Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar cara-cara nak buat laporan kerosakan multimeter. Multimeter. Di dalam satu borang mengesan mengesan kerosakan ataupun laporan kerosakan. Kalau kamu lihat ni adalah format borang mengesan kerosakan. Atas sekali dia adalah simptom. Apa itu simptom? Simptom adalah kesan yang kamu nampak pada peralatan yang menunjukkan dia rosak. Contoh kalau macam multimeter ni, multimeter ni, kalau kita nak pastikan dia okey, kita akan cek buat pelarasan sifar untuk kali 1, tengok sama ada jarum meter bergerak ataupun tidak. Untuk multimeter kali 1, kali 10, kali 100 dan yang berikutnya, dia menggunakan bateri yang berbeza. Kalau kamu lihat dekat dalam ni, dia ada bateri untuk 1.5 volt 2 bateri, kemudian ada bateri 9 volt. Jadi julat kali 1, kali 10 dan kali 100 ni dia gunakan yang berbeza. Jadi kalau kita nak pastikan sama ada bateri yang rosak ataupun benda lain, kita boleh teruskan dengan kali 1, tak ada, diameter tak bergerak. Kali 10 pun tak bergerak, kali 100 pun tak bergerak. Sekarang kalau macam ni, kemungkinan besar bukan pada bateri lah. Jadi simptom kita sekarang ni, apa yang kita lihat sekarang ni adalah, kita boleh kata apabila melakukan pelarasan sifar, jarum meter, jarum penunjuk tidak bergerak. Bergerak. Ini simptom kita. Maksudnya jarum penunjuk tidak bergerak. Kerja. Pertamanya kita kena on-kan lah dia. Daripada off, kita kena on-kan. On-kan dekat sini bermaksud kita akan pilih julat kali 1 dululah, yang macam biasa kan. On-kan multimeter. On-kan multimeter dengan melaraskan julat multimeter pada julat on. Maksud dia pada julat kali 1, kali 10, kali 1 dan seterusnya lah. Macam kita dapati tadi, semua julat jarum meter tidak gerak. Apa dapatan kita? Yang ini langkah kerja apa yang kita buat, dapatan apa yang kita lihat hasilnya. Sepatutnya kalau meter dalam keadaan okey, kita letak pada kali 1, jarum meter akan bergerak kepada kosong. Kalau kita letak pada kali 10 pun sama juga. Tapi sekarang ni kita letak di mana-mana pun, jarum meter tidak bergerak. Jadi apa dapatan kita? Dapatan kita didapati. Dapatan kita selalu mulakan dengan perkataan didapati. Didapati jarum penunjuk tidak bergerak. Apa kesimpulan kita? Dekat sini ada 2, satu dapatan, satu kesimpulan. Jadi kesimpulan kita, selalunya kesimpulan di awal-awal kita akan mulakan dengan perkataan dijangka. Dijangka. Kalau kamu fikir, kalau jarum meter tidak bergerak, apakah kemungkinan yang kerosakan yang mungkin berlaku? Pertama, fuse lah. Kemudian kita boleh cakap ni, dijangka fuse mengalami kerosakan, atau probe multimeter rosak. Ini adalah pada langkah kerja yang pertama. Tujuan biasanya langkah kerja. Jadi contohnya kalau macam radio, kalau kamu langkah pertama dia, kamu on kan dia
simptom dia sama ada radio tu berbunyi ke tak berbunyi ke, itu adalah simptom ataupun kesan. Okay, apa yang kamu dapat di langkah pertama adalah dia akan menjadi simptom kamu. Okay, kemudian bila dah habis langkah pertama, kita gariskan kamu punya bahagian pertama tu, kita masuk kepada bahagian yang kedua. Okay, bahagian kedua, katalah kita nak uji langkah kedua, uji fuse. Okay, uji fuse. Okay, dengan menggunakan multimeter julat kali 1 ohm. Okay. Jadi di sini apabila kita nak uji fuse, okey, langkah kedua kita uji fuse, kita gunakan multimeter julat kali 1, okey. Laraskan kepada sifar, kemudian kita uji fuse. Okey, macam saya terangkan sebelum ni, di amali 2, uji fuse tak ada polariti. Jadi kamu boleh terus je ukur fuse, tengok dia menghampiri sifar ataupun tidak. Okey, kalau kamu pusingkan dia pun tak ada masalah sebab fuse adalah komponen yang tidak mempunyai polariti. So kamu lihat di sini, okey. Apa yang kamu dapati daripada ujian fuse tadi? Okey, kita didapati bacaan meter ohm adalah menghampiri kosong, menghampiri sifar. Okey, jadi sekarang ni kita kata apa kesimpulan kita dapati daripada dapatan kita ni tadi. Okay, kita dapat ini menunjukkan fuse dalam keadaan baik. Okay, jadi apa jangkaan kita pula lepas tu? Apa kesimpulan kita? Dijangka probe multimeter mengalami kerosakan. Okay, kemudian selepas kita buat kesimpulan, kita gariskan lagi untuk bahagian nombor 2, kita pergi ke bahagian nombor 3. Okay, ini uji probe. Okay, dengan menggunakan multimeter julat kali 1 ohm. Okay, didapati, okay, apa kita dapati? Okay, ambil contoh. Okay, sekarang ni akan jarum dengan menggunakan multimeter julat kali 1 ohm. Okay, kita boleh uji probe. Okay, uji probe. Okay, kita tengok probe hitam macam mana. Okay, kita tengok, okay, jarum meter bergerak pun menunjukkan menghampiri sifar. Okay, maksud dia probe hitam ni dalam keadaan baik. Okay, kita uji pula probe merah ni. Okay, probe merah. Okay, sekarang ni jarum meter tak gerak. Okay, jarum meter tak gerak. Okay, jadi ini menunjukkan probe merah untuk multimeter ni dalam keadaan rosak lah, rosak terbuka. Jadi apa yang kita boleh buat? Didapati probe hitam menunjukkan bacaan sifar. Okey. Ini menunjukkan probe hitam normal. Ini menunjukkan probe hitam dalam keadaan baik. Kemudian probe merah pula, probe merah menunjukkan bacaan infinity. Okay, ini menunjukkan probe merah rosak dalam keadaan, kalau infinity apa? Dalam keadaan terbuka. Okay. So sekarang ni dalam keadaan normal, probe menunjukkan bacaan menghampiri sifar, dan kalau dia rosak, dia jarum meter tak bergerak, maksud dia bacaan dia adalah infinity. Pada hasil langkah-langkah kerja yang kita buat, kita dah dapati tadi probe merah
menunjukkan infinity. Jadi komponen yang rosak di sini adalah probe merah. Kemudian jenis kerosakan terbuka. Okey, itu je untuk laporan kerosakan. Kemudian kita boleh ceklah kita punya probe. Okey. Berikutnya pula, sekarang ni kita nak memenuhkan jadual ni pengujian kefungsian multimeter selepas di repair. So jadi kita kena repair lah dulu kita punya probe yang rosak ni. Okey, sekarang kita dapati kita punya multimeter putus pula, dah tercabut. Jadi kita kena sambung baliklah multimeter ni. Setelah di repair, okey, kita boleh uji baliklah kita punya multimeter ni. Okey, tengok sama ada untuk julat kali 1 dia okey, kali 10 pun okey. Okey, kali 100 dan kali 1K semua jarum meter menunjukkan menghampiri sifar. Okey, so kita nak uji pula. Okey, nak isi borang pengujian kefungsian multimeter ni. Okey, jadi untuk kali 1 kami bolehlah dapat apa dapatan kamu? Okey, jarum meter, jarum penunjuk menunjukkan bacaan menghampiri sifar ataupun bacaan sifar. Okey, semua samalah A, B, C, D kali kita tengok kan. Semua kali 1 pun kosong, kali 1K pun menghampiri sifar. Jadi semua sama A, B, C, D. Kesimpulan dia okey, meter ohm dalam keadaan baik ataupun normal ke. Okey, kemudian kita nak uji pula meter volt. Menguji meter volt DC. Okey, sekarang dia kata dia voltan pada bekalan dia suruh kita set pada 0.5 volt. Jadi kita setkan voltan bekalan kita kepada 0.5 volt. Okey, 0.5 volt. Kemudian julat pada multimeter gunakan 2.5. Okey, 2.5 volt. So, bila kita ukur tengok berapa nilai yang kita dapat. Untuk peringatan kepada pelajar untuk ulang kaji sedikit, bila kita guna julat 2.5, ini bermakna kita gunakan skala meter yang di bawah ni, 0 hingga 250. Tapi sebab ini 2.5, so kita anggap 250 ni sebagai 2.5. Maksudnya ni 0, ni 0.5, ni 1, 1.5, 2 dan 2.5. Okey, jadi bila dekat sini 0.5, okey, kamu punya ni akan menjadi ini sampai sini 0.5, so kat sini lebih kurang 0.4 kot, lebih kurang. Okey, so dekat sini kamu boleh kata sini dapatan kamu 0.4 volt. Okey, kemudian untuk 10 volt pula, okey, untuk julat 10 volt, okey, voltan pada bekalan, okey, tukar pada julat 10 volt dulu. Okey, kemudian set kamu punya meter kepada 5 volt. Okey, kamu pusing supaya dapat sampai 5 volt. Okey. 5 volt. Okey, kemudian kamu tengok baca meter. Okey, kita guna julat 10, bermakna kita gunakan 0 hingga 10 volt yang bawah ni lah. So kalau ni 10, ni 8, ni 6. Okey, tengok jarum meter, jarum penunjuk betul-betul dekat tengah-tengah ni. So ni 4, ni 6, so dekat tengah-tengah ni adalah 5. So apa yang kita dapati, bacaan dia adalah 5 volt. Okey, kemudian yang seterusnya, okey, menguji voltanisasi pada julat 50 volt, kita letak tukar ni pada 50. Okey, kemudian kita set kita punya ni pada 25 volt. Okey, pada 25 volt. Okey, tengok berapa bacaan kita dapat. Kalau ini 50, maksudnya 0 hingga 50 volt. Okey, sini 50, 40, 30, ni 20. 20. Okey, jarum penunjuk betul-betul dekat tengah-tengah tu kan. So 20, 30, tengah-tengah ni 25 volt. So kita dapat betul 25 volt. Jadi apa kesimpulan dia? Okey,
meter volt dalam keadaan baik. Uji meter AC. Okey, mula kita gunakan julat 50. Okey, kita nak ukur voltan pada transformer. Okey, so kita ini adalah transformer tap tengah. Jadi yang tengah-tengah ni sebagai rujukan dia. Okey, jadi cikgu boleh ukur. Okey, berapakah dia punya nilai voltan dia? Okay, nilai berapa nilai voltan dia? Okay, kalau kita lihat sekarang ni, kalau kita guna ni 50, maksudnya sini 50. Okay, 50. Lambat lagi, dia lambat. Okay. Bacaan dia lebih kurang dalam 25-26. Okey, jadi bacaan dia kat sini. Okey, kita dapat 26 volt. Okey, ini sebenarnya kan kalau kita gunakan osiloskop, okay, kita akan dapat voltaj VPP. Tapi kalau kita gunakan meter, kita akan dapat nilai voltan dia, voltan VRMS. Okey, tapi tak apalah, kita buat sini je voltan AC. Okey, tadi. Okey. Kemudian untuk yang 250 volt pula, kita offkan dulu supply, kita sambungkan. Okey, ini untuk merah ke merah. Kemudian hitam ke hitam. Okey, tukar julat 250. Okey, kemudian kita onkan supply. Okey, kita lihat sekarang ni bacaan kita menghampiri dekat tanda 250 volt tu. So, kita dapat 250 volt AC. Okey, jadi apa kesimpulan kita? Okey, kesimpulan kita macam meter ampere AC, meter ampere AC dalam keadaan baik. Itu je.